Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Azrul, wartawan portal berita Suara Merdeka. Hari ini kita istimewa sikit. Sebelum ni kita banyak bercerita pasal topik-topik yang berat. Macam semalam ada pasal industri perhotelan yang semakin merudum disebabkan PKP, COVID-19 apa semua kan. So hari ni kita relax sikit, kita santai sikit sebab kita bawa tetamu kita Nur Syafiq Nasir, bintang media sosial yang cukup terkenal di Facebook, Instagram, TikTok, apa lagi? Itu je. Dengan followernya yang bercecah. Berapa sekarang? 200 plus ribu. Kira tinggi lah kan untuk macam orang biasa macam saya ni tak adalah tinggi banyak tu. Kalau tinggi banyak tu jadi culture shock jadi. So untuk Syafiq Nasir, kita mungkin ada yang tak kenal lagi dengan Syafiq Nasir apa semua kan. So mungkin kita boleh minta Syafiq Nasir perkenalkan diri dulu. Siapa, berasal daripada mana, umur berapa, sejak bila start dengan media sosial ni. Alright. Okay, hai semua kepada penonton Suara Merdeka. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Nasir. Saya sebenarnya asal daripada Perak. So Perak di kampung Simpang 3 Beruas. So kat situ saya membesar memang daripada kecil lah. Dari kecil memang dari Perak. Lepas tu saya start menetap dekat Selangor ni bila saya dah mula study. Saya ambil ijazah dalam graphic design dekat UiTM. So lepas 3 tahun saya terus bekerja sebagai graphic designer selama 2 tahun. And then lepas tu baru sebenarnya dalam Instagram ni, media sosial ni saya dah lama dah sebenarnya. Tapi mula terkenal orang kata kan. Mula serius bila saya tiba-tiba viral, saya buat content video and then viral, orang follow saya dan sampai sekarang. So start April 2019 saya mula naik. April 2019. Berhenti buat keputusan untuk berhenti bekerja tu. Adakah disebabkan dah masa tu dah terkenal ataupun macam mana? Saya sebenarnya ataupun memang sebenarnya nak berhenti. Saya bekerja 2 tahun sebagai graphic designer and then saya berhenti bukan sebab saya dah ada follower ke apa. Tak. Sebenarnya saya berhenti, saya join company lain juga. Saya join company lain and then dalam masa yang sama saya ditawarkan untuk masuk Walkermania. Saya lepas masuk Walkermania. So daripada situ saya fikir macam mana saya nak fokus kerja hakiki saya. Sedangkan saya ada impian yang saya nak kejar lah. Which is nyanyian. Saya nak serius dalam nyanyian. So daripada situ saya ambil keputusan untuk berhenti and then fokus Walkermania 100%. So selepas tu Walkermania ni yang tahun ni hujung tahun lepas saya masuk Walkermania and then saya di-reset oleh label which is in digital lah. Daripada situ saya mula serius. Masa tu dekat dalam Walkermania lah. Dalam Walkermania. Dan saya diuruskan oleh diorang in digital, buat uruskan saya, jaga saya, manage saya punya schedule semua. And then saya selesa. Saya selesa 100% saya boleh fokus buat benda tu. So sampai sekarang. Macam mana boleh terkenal di Instagram? Maksudnya mula-mula Instagram, lepas tu TikTok kan? Lepas tu TikTok. So macam mana boleh mula-mula terkenal di Instagram tu? Tiba-tiba jadi viral tu. Dekat Instagram, saya ingat lagi April 2019 saya viral disebabkan video Nur 2 time tu. Tengah hit video Nur 2 and then ada satu part tu yang skrip dia tu lah. Skrip yang cakap laju-laju tu. So saya timbul idea untuk parodikan benda tu. Memang saya 100% saya buat benda tu seorang. Memang struggle is real saya cakap waktu tu. Waktu tu record guna phone je, letak dekat atas tripod semua tak ada. Memang macam pakai phone letak kat buku-buku macam tu lah, buat lapik je lah. Betul. Lepas tu daripada situ siang tu saya edit, saya record dalam berapa jam je. Berapa jam? Lama kan? Dalam sejam 2 sebab memang seorang-seorang buat time tu. Itu parody tu berapa lama?
parody tu adalah dalam 40 nak dekat seminit jugalah. Tapi rekod 2-3 jam. Lama Sebab kita nak hafal skrip. Sebab saya punya parody ni saya hafal skrip yang apa video tu cakap 100% sebiji saya kena kejar apa yang kena hafal apa. Tapi yang cakap. Kalau tengok dalam TikTok Capik sendiri dia ada buat comparison kan. So memang kena sebiji lah. Memang saya punya style memang jenis yang sebiji. So yang tak boleh ada salah, kalau ada salah sikit tu macam alah orang tak dengar lah, orang tak dengar sangat lah. So memang style saya macam tu. Saya tak sangka benda tu siang saya record, edit, malam saya post, terus viral benda tu dekat Twitter, dekat Instagram, dekat Facebook. Masa tu pun Nur Kasih tu pun tengah trending kan. Lepas tu daripada situ saya macam terus pick point lah bagi saya untuk benda ni sebenarnya hiburan untuk orang tengok saya buat video yang jenis macam tu. So saya keep doing benda tu sampailah, and then sekarang ni tak slowly sikit lah sebab saya nak fokus lain benda-benda lain juga kan. So daripada situlah follower saya meningkat, and then TikTok saya mula masuk bulan 12, agak lambat sebenarnya. Dalam bulan 12 tahun lepas lah. 2019. Oh 2019, okey. 2019. So agak lambat lah, gap tu dalam bulan 4 ke bulan 12 tu agak lama lah. So sebab yalah, saya TikTok pun mula terkenal waktu PKP kan. Waktu PKP. Bulan 3 macam tu. Bulan 3 tu baru benda tu betul-betul hit. Ramai orang ni apa semua buat account. Betul. Dari situlah saya. Tapi yang dialog Nur Kasih tu ingat lagi tak? Ingat boleh lah. Ingat macam adalah a few yang boleh ingat lagi. So nak saya cakap ke? Boleh. Saya cakap dalam apa tu? Volume kelajuan yang biasa boleh kot? Boleh. Okey, skrip dia Ustaz tahu tak Ustaz siapa? Ustaz tu golongan agamawan tau. Satu Malaysia kenal Ustaz siapa? Lain lah kita orang ni nak bawa lagi 10 dozen kalau masuk sekalipun tak ada siapa yang kisah. Tapi kalau Ustaz macam tu, satu Malaysia ni tahu masuk sukat bersina, wash Ustaz Adam. Wash masuk sukat bersina Masa tu Ustaz panggil, Ustaz ketuk pintu rumah saya tak hingga saya nak tolong. Macam itulah lebih kurang. So memang struggle lah saya nak hafal benda tu sebenarnya. Memang cabaran lah. Cabaran betul lah. And then gigih lah orang kata. Betul. Sampai berapa jam nak hafal benda tu je. Betul. Saya hafal and then saya record. Bayangkan berapa klip yang saya maksudnya hafal tu sikit-sikit ke hafal ataupun tu one shot? Terus one shot. Lepas tu mestilah ada yang tersasul lah apalah. Untuk 1 minit punya konten. Tapi hasil dia berbaloi. Okey lah, orang terhibur lah. Orang terhibur lah. So dari segi TikTok pula kan, masuk agak lambat. Tetapi sebabkan Syafiq dah ada base peminat dekat IG, so tak ada masalah lah dekat TikTok kan. Sebenarnya video apa yang saya post dekat Instagram IG sama je dengan TikTok. Lebih kurang je, adalah a few yang saya tak post. So macam kadang-kadang saya rasa macam konten kat TikTok biar kekal kat TikTok. So kadang-kadang kita linkkan sekali je lah macam tu. Memang pada asalnya memang plan nak buat parody. Dia macam mana idea tu sebenarnya tak disangka benda tu sebenarnya salah satu konten. Faham? Macam tu. So sebenarnya itu orang rasa macam benda tu hiburan. So and then kat Malaysia ni tak ada siapa lagi buat benda tu. Dalam masa yang sama saya rasa macam orang looking forward untuk tengok benda tu lagi. Next. So saya teruskanlah buat benda tu macam tu. Tapi memang buat parody artis je lah. Artis yang ada je orang yang biasa juga. That's why macam orang cakap kalau jumpa saya sebenarnya diorang selalu highlight macam Syafiq buatlah lawak. Sebenarnya saya bukan pelawak. Sebenarnya saya daripada video tu saya entertain orang. Semua tu based on apa yang saya parodikan. So kalau saya parody benda tu lawak lah jadinya. Saya tak buat lawak, saya tak boleh melawak secara natural. So tapi parody tengok pada karakter jugalah kan. Kita follow karakter orang tu. Sebab kadang-kadang ada yang macam buat parody ustaz apa semua kan, daripada segi ceramah ustaz tu dia
ajuk balik apa semua. Tapi ada buat macam tu tak ada? Kalau keagamaan ni saya tak nak sentuh sangat lah sebenarnya. Risau orang cakap apa pula kan. Even video-video yang ada berkaitan dengan religious ni saya takut sikit lah. Memang tak so just memang berjaga-jaga jugalah. Berjaga-jaga jugalah. Tapi kenapa kebanyakannya artis perempuan? Dan terutamanya usahawan kosmetik Sajat. Sebab saya tengok first kali saya tengok dekat Twitter ada orang compile video-video Sajat. Ni saya tengok sebenarnya Sajat ni lawak orangnya. Sebenarnya kelakor Sajat ni sebenarnya. You know what I mean? You know. Daripada situ saya dah nampak dah macam sebenarnya Sajat ni lawak. So why not kalau kita parodikan dia. So benda tu orang terhibur tengok walaupun dia macam tu. Tapi bagi saya rasa kita ambil side yang lawak dia tu je. Yang lain-lain kita tak ikut. So banyak lagi selain Sajat, saya ada Datuk Siti saya pernah buat. So Mira Filzah, Nilofa. Tapi dengan mimik muka yang tak tahan tu. Itu kita cuba tunjuk side saya yang sebenarnya orang tak nampak sangat. Which is itu saya boleh katakan macam alter ego saya lah. In real life saya sebenarnya macam ni. So dalam media sosial saya nak cuba entertain orang, itu karakter saya. So dua karakter yang berbeza dalam satu watak macam tu. Tapi Syafiq kan dia buat parody. Saya tengok lah Eli Mazlin, lepas tu Sajat. Itu yang paling famous lah Sajat tu. Kalau kita duduk dalam tengah melepaskan hajat tu, kejam-kejam tu. Tengok satu-satu. Jadi leka tau. Stop ni. Okay. Lepas tu banyaklah semuanya perempuan-perempuan apa semua kan. So dengan mimik mukanya apa semua sehingga ada yang menganggap Syafiq ni lembut. So macam mana bagi Syafiq sendiri? Bagi saya memang karakter saya memang sebenarnya lembut, jenis yang soft spoken, yang jenis yang tak orang nak kata lelaki sangat tak, tapi macam ni lah, soft spoken, jenis yang tak ganas orang kata. So sebab tapi saya nak cuba highlightkan kat sini, lelaki tu tak sebenar. Apa maksud lelaki? Maksud saya, apa yang saya faham, lelaki tu sebenarnya tak semestinya lelaki ni kena ganas, kena pandai main bola, kena pandai bersukan, semua tu. Saya tak rasa benda tu tak ada spesifik point untuk karakter lelaki. Untuk orang lelaki jadi lelaki kan. Jadi lelaki. So saya walaupun saya lembut tapi saya still maintain as lelaki yang lelaki lah. So orang kadang-kadang salah anggap benda tu. Orang tak faham macam content is content. Saya cuba untuk asingkan lah benda yang saya rasa macam apa orang kata, macam kita rasa kalau lelaki tu lelaki je boleh buat. Kita cuba pelbagaikan lah benda tu. So that's why saya punya niat sebenarnya saya nak entertain orang sahaja. Saya tak lebih daripada tu. Tapi ada bahagian TikTok Syafiq yang kadang-kadang pakai tudung apa semua. Kita faham lah untuk bagi samakan dengan karakter tu kan. Tapi ada orang yang selebriti media sosial lah yang startnya macam Syafiq jugalah. Tapi lama-lama dia dah dia dah buat watak-watak perempuan ni apa semua pop sekarang dah bertukar. So macam mana Syafiq? Betul. Kadang-kadang netizen sebenarnya concern pasal benda tu. Memang banyak kali saya dah dapat DM orang kata, Syafiq jangan buat macam tu, nanti takut jadi macam sekian-sekian, sepolan. Lama-lama bertukar macam tu. Apa yang saya boleh kata kat sini, walaupun saya macam tu, tapi saya ingat satu je pesan mak saya. Jangan tinggal solat. Ingat Tuhan. Benda-benda yang berkaitan dengan kita punya iman. So jangan tinggal benda-benda macam tu. So saya terapkan benda tu dalam diri saya. So that automatic saya tak rasa, sebenarnya tak ada niat pun. Dalam hati saya ni tak rasa pun macam hari ni aku nak jadi macam ni lah. Tak pernah rasa macam tak adalah. Tapi benda tu tak tahu nak explain macam mana dekat netizen. So sekadar hiburan je lah kan. Orang anggap benda tu macam serius. Orang takut sebab dia orang samakan saya dengan si Polan. Contohlah si Polan ni mula-mula buat video macam saya sekarang. Dan
bila dah naik dia dah lupa diri. Yes. Tukar dia punya Tukar. karakter semua. Saya tak rasa benda tu, kadang-kadang saya geram jugalah dalam media sosial orang komen benda tu, and then saya balas balik. Tolonglah jangan nak samakan saya dengan si Polan tu. Sebab saya adalah saya tahu apa yang saya buat. Orang-orang yang circle saya je yang tahu macam mana keadaan seorang Syafiq Nasir sebenarnya. So saya keep it macam benda tu macam lantak lah, dah ramai orang cakap. So tak apalah, ada orang ada mulut kan untuk cakap. Tapi macam yang term lelaki lembut tu, macam Syafiq sendiri menganggap itu kecaman ke, ataupun Syafiq okey je, tak ada masalah apa pun? Diorang anggap, kalau diorang nak anggap saya lembut tak apa. Tapi bila diorang anggap saya pondan, which is diorang tak tahu apa term pondan sebenarnya. Itu yang saya rasa macam ni jugalah, tergugat jugalah. Kenapa diorang nak kata ni? So sedangkan saya hormat diri saya sebagai seorang lelaki lembut. That's all. Ada yang kecam Syafiq kat luar ke apa ke? Kalau dekat luar so far tak ada. Semua okey lah. Semua okey je. Sebenarnya orang-orang yang mengecam ni sebenarnya dekat luar tak ada masalah. Tak ada apa pun. Dia dekat media sosial je dia lantang. Sebab tak jumpa je. Sebab tak ada nampak muka apa semua kan. Betul. Kita kalau buat live pun yang kecam dia, kalau kita macam Syafiq lah kan. Buat live kat IG ke apa ke, kalau panggil dia suruh join live pun dia tak nak. Kan? Itulah masalahnya netizen. Okay Syafiq, TikTok ni kan, kita bercakap pasal TikTok pula. Okay. Ramai orang yang cakap TikTok ni tak bagus. Membawa macam satu benda yang merosakkan akhlak. Betul. Padahal media sosial ni sebenarnya dah lama. Bukan TikTok je. Facebook pun sama dulu masa mula-mula. Friendster pun sama, MySpace pun sama. Betul. Semua media sosial semua sama kan. Instagram pun sama. So macam Syafiq sendiri dah bergiat dalam TikTok kan. Dah lama dalam TikTok. Dah ada follower yang cukup banyak apa semua. So macam mana Syafiq melihat TikTok ni merosakkan akhlak ke? Okay. Personally, saya punya first impression dekat TikTok dulu, last few years lah, saya rasa macam TikTok ni sebenarnya apa yang kita fikir tadi. Sebenarnya negatif je sebenarnya. Itu yang saya fikir lah personally. So saya rasa macam TikTok ni merepek lah. Orang masing-masing macam nak famous, nak kejar famous lah. Kadang-kadang kan ada yang bergelik lah, nak buat tu buat ni, sampai orang anggap benda tu macam janganlah guna Lepas TikTok. tu ada pula challenge tak pakai bra lah apalah. Benda-benda macam tu. Benda tu bagi Syafiq, adakah itu yang menjadikan TikTok ni macam toksik dekat dalam ni? Saya setuju. Benda tu yang sebenarnya yang orang anggap benda ni toksik. Tapi touch point personally lah, waktu last year PKP first dulu, bila time tu kan orang hype pasal TikTok. Daripada situ saya download balik TikTok. Oh, maksudnya dah ada dah sebelum tu? Dah ada sebelum tu, tapi saya rasa tak macam negatif. Maksudnya Syafiq pun ada tanggapan yang sama lah. Betul. Saya memang ada apa yang netizen fikir, itu yang saya fikir mula-mula dulu. Sebab TikTok ni macam yelah, apa yang kita nampak, apa yang orang cakap, negatif je semua. So bila PKP start, orang dah start hype semua, saya pun download balik. Saya tengok, saya selam TikTok punya feature semua. Baru saya macam buka mata. Oh, okey, sebenarnya TikTok ni bukanlah as bad as orang fikir. Sebenarnya kita kena pandai cari konten-konten yang related dengan kita. Betul. So, and then dia punya cara TikTok ni, dia semua based on apa yang kita search. Kalau kita search benda yang bagus, macam tips-tips ke resepi, benda-benda yang macam tu, banyak. Memang semua keluar yang bagus-bagus lah yang related. Tapi kalau kau search yang something yang tak bagus, tak bagus lah yang akan keluar. So semua bergantung dekat diri kita lah untuk tengok apa jenis konten yang nak kita tengok. Sama je macam media sosial lain kan. Twitter pun sama juga. Kalau kat Twitter pun ada yang baik, ada yang jahat kan. So daripada situ macam buka mata saya lah untuk sebagai seorang content creator, untuk explore, dalami lagi TikTok ni, and then ubah tanggapan orang untuk kata TikTok ni negatif. So personally bila
saya dah boleh fikir, memang terus hilang negative thoughts yang saya fikir mula-mula tadi kan. So pada saya just enjoy je apa yang saya boleh buat dalam TikTok. Sebab TikTok ni salah satu medium yang sangat senang lah untuk content creator buat kerja. Contoh nak buat video memang senang. Tapi video dekat TikTok pun kadang-kadang power dia punya dia punya sinematografi dia tu kan. Itu effort cantik lah. Diorang record dulu and then dia punya transition dia semua kita suka tengok kan. Betul. So daripada situ memang simple je sebenarnya. Features TikTok ni sebenarnya simple, tapi nak ubah tanggapan orang tu semua tu personally saya rasa based on individu tu. Kalau individu tu rasa macam TikTok ni okey, dia pandai-pandai lah untuk buat konten. Tapi konten TikTok Syafiq sendiri ada orang pernah petikai? TikTok kira okey lagi daripada Instagram. Maksudnya orang anggap saya dekat TikTok tu tak seburuk apa yang orang anggap saya dekat Instagram. Sedangkan benda tu kadang-kadang konten yang sama je, tapi diorang nampak dia punya crowd dia berbeza. Crowd dia berbeza, betul. Kalau dekat TikTok macam mana? Dengan Instagram pula macam mana? Kalau TikTok dia Facebook Syafiq aktif tak? Facebook memang personal lah. Personal lah. Tetapi yang video-video ni semua dekat Instagram dengan TikTok lah. Facebook saya tak post sangat sebab Facebook ramai. Kadang-kadang ada saudara mara tengok. Betul. Kadang-kadang ada makcik. Yelah betul. So saya kurangkan post kat situ. Memang more personal lah. So dekat apa yang saya post banyak dekat Instagram, TikTok je lah. So crowd tu macam mana? Crowd dekat TikTok. Okey, sebenarnya kalau siapa yang pengguna TikTok, diorang sebenarnya bila dah ada TikTok, diorang faham macam mana TikTok tu berjalan. Macam mana kata? Macam mana TikTok tu berfungsi. So diorang faham TikTok tu macam mana. So diorang faham lah saya punya konten macam mana. So kadang-kadang saya post dekat Instagram, diorang tak faham. Sebenarnya dekat TikTok ada features yang macam ni. So bila dah tukar medium tu, diorang kurang faham. So daripada situ kita boleh nampak lah crowd dia punya mindset berbeza sikit. Instagram ada yang keji. Instagram ada je. Dia ada je yang DM personal. Apa DM paling teruk lah Syafiq pernah dapat? Diorang macam saya anggap macam diorang ni sebenarnya Tuhan ke nak judge saya sampai kata confirm saya masuk neraka lah. Benda macam tu. Itulah manusia kan. Suka judge. Diorang suka judge sedangkan diorang tak kenal saya pun. Betul. So saya ignore je lah. Tak ada ke yang komen-komen apa maki-maki Syafiq ke dekat DM pun semua nak apa jumpa depan nak pukul ke apa ke? Setakat ni tak ada lagi. Semua okey lah. Okey lagi lah. So itulah macam yang saya cakap, diorang terus direct cakap saya dan masuk neraka. Itulah saya rasa paling teruk lah tu. Yalah. Family macam mana bila tengok Syafiq punya konten apa semua? Family diorang tak cakap banyak pun, diorang tengok je. Diorang tengok je. And then that's why macam apa yang saya cakap, sebenarnya saya ada alter ego. Bila saya dengan family, saya macam ni. Lain. Bila dalam media sosial, saya sisi berbeza lah kan. Sisi yang berbeza. So bila dalam family, karakter saya berubah lah, tak macam apa yang diorang nampak. So diorang faham lah kot daripada situ. Macam sebenarnya dia ni just untuk konten sahaja. That's why kadang-kadang ada kakak saya, diorang nak backup lah kontennya. Macam dalam Instagram, diorang balas komen saya dapat negatif kan. Diorang cakap lah macam korang tak faham adik aku ni macam mana. Macam tu. Tapi pernah tak konten tu sebelum keluarkan tu akan tapis dulu ke, ataupun ada konten yang Syafiq dah buat lepas tu macam tak sesuai lah, so buang? Benar je. Memang daripada situ sebenarnya saya belajar. Saya belajar macam mana nak, apa orang kata, walaupun kita nak ikut trend, tapi kita kena berhati-hati dalam ada batasan dia lah. Batas dia sebenarnya. So kadang-kadang ada je macam saya sekarang kan dah ada management. So benda tu kadang-kadang sebelum saya nak post video apa-apa, saya tanya dulu saya punya management.
macam mana boleh ke saya nak post video ni, okey ke. Kalau saya rasa macam bagi pihak saya rasa benda tu sensitif, tapi bagi pihak management saya post je lah, tak ada masalah. So okey, tapi buat apa alihan daripada TikTok, daripada buat parody, buat kelakar-kelakar ni semua ke penyanyi pula. So macam mana perjalanannya tu? Perjalanan dia tahun lepas, hujung tahun, bulan 10 macam tu lah, bulan 10 macam tu, saya nampak ada satu iklan dekat TV3. And then iklan pasal program terbaru under TV3. Saya pun macam sendiri je lah, hantar. Saya rasa macam okay, why not kalau kita cuba. Sebab benda ni saya dah banyak kali dah try. Contohnya macam I Can See Your Voice, benda yang berkaitan dengan nyanyian lah. Saya dah banyak try, tapi banyak macam sekedar jalan. Contohnya ada je halangan. Contoh macam nak pergi I Can See Your Voice, dah beratur panjang, tiba-tiba diorang announce macam maksud maaf, kami tak nak cari penyanyi dah. Banyak kali lah Syafiq pergi audition ni. Akademi Fantasia dulu pernah, habis sekolah dulu, ingat. Tak lepas tu. Lepas tu pergi Pulau Pinang semata-mata. Masa tu umur berapa tu? Rasanya dah habis sekolah. Dah habis sekolah, dah habis SPM lah. Dah habis sekolah lah. So pergi AF, pernah pergi mentor. And then tapi kali ni sebab PKP, benda tu jadi senang. Kita hantar je video online, audition nyanyi. So saya hantar je lah, try nasib hantar satu video. Tiba-tiba dapat panggilan, diorang kata boleh datang untuk close audition tak. So time tu saya tengah kerja lagi ni. And then saya fikir macam pergi je lah sebab weekend kan. And then pergi-pergi, saya tak rasa pun macam sebab ramai kan close audition. Dan lepas beberapa minggu selepas tu, saya dapat panggilan. Diorang jemput, bukan panggilan, diorang masukkan saya dalam satu grup which is semua peserta-peserta yang terpilih. So, rezeki. Daripada situ saya rasa macam inilah masa kot. Dah tiba masanya. Umur berapa? Umur berapa sekarang? Umur sekarang 25. So daripada umur 18 lagi lah kan. Dah cuba. Kadang-kadang rasa macam dah putus asa lah. Lepas tu tak apa, rezeki tu ada, sentiasa ada kan. Alhamdulillah lah, terpilih. So and then saya fikir macam kenapa diorang pilih aku kan. Sebab dekat media sosial tak adalah aktif sangat menyanyi. Tapi why not? Sebab kita dah cuba dah pergi kan. Mungkin diorang nampak bakat tu ada. And then saya pun masuk. Daripada situ saya dilamar oleh management in digital. And then saya pun sign semasa tengah program tu lah. Tengah program tu. Sebab saya fikir macam kalau saya ada management, semua teratur tu sikit lah. Tak adalah macam kelang kabut, benda-benda macam tu. Nanti tak boleh nak buat parody lagi. Sedangkan saya rasa macam saya boleh je manage diri sendiri. Tapi why not kalau kita try masuk ada label, mungkin kita ada rezeki untuk keluarkan lagu. Saya dah fikir dah masa depan, saya dah fikir dah ke arah tu. So daripada situ Vocalmania saya masuk. And then saya dari situ lah orang juga kenal. Sebab TV kan, dia punya range tu lagi besar. So saya Alhamdulillah hujung awal tahun ni, bulan 1 hari tu, saya punya lagu single dah keluar. Saya pun tak sangka sebenarnya dah secepat itu. Maksudnya cepat lah. Betul cepat tu. Bulan 12 macam tu habis Vocalmania. Ingatkan sebelum Vocalmania tu lagi dah ada lagu. Rupanya selepas Vocalmania kan. Memang cepat lah. Memang sangat cepat lah diorang buat untuk saya. Tapi Syafiq rasa kehadiran Syafiq yang dikenali di Instagram dan TikTok, adakah itu membantu Syafiq untuk membuka pintu rezeki Syafiq untuk jadi penyanyi? Mungkin salah satu lah. Saya rasa macam saya dah ada quite big number, big followers. So daripada situ orang, kalau kita pun sebagai manusia pun, bila kita dah tengok someone tu ada potential untuk pergi jauh, so why not kalau kita try. Betul. Kita try bawa dia lagi ke depan. So macam sedih pula rasa. So daripada situ
saya rasa macam mungkinlah ni rezeki saya. Saya dah ada followers ramai. Dia nampak bakat tu memang. So lagu tu pula. Lagu, kalau kita tengok lagu Lenggang kan? Lagu Lenggang ni dia ada joget dia apa semua, memang macam kalau kita tengok TikTok Syafiq pun humor, kita tengok Lenggang ni pun kita macam ada rasa humor tu sikit kan. So memang Syafiq plan nak buat lagu Lenggang tu macam tu ke ataupun macam mana? Saya sebenarnya saya hormat and then saya follow saya punya management punya jalan, punya apa orang kata, dia orang punya plan lah. Saya hormat dan saya follow dia orang punya plan, which is nak something related dengan saya punya karakter dalam karakter betul. So daripada situ saya cuba. Sebenarnya saya tak yakin sebenarnya nak menyanyi lagu yang kecil-kecil yang macam tu, sebab saya memang tak pernah lah kan. Tak tahulah, sebab saya punya alter ego tu yang effect kot kadang-kadang. Sebab in real life saya kalau pergi karaoke ke mana-mana ke, memang saya tak pernah sentuh pun sebenarnya lagu yang kecil-kecil yang pop macam tu, yang menari-nari macam tu. Tapi cabaran lah untuk saya untuk bawa lagu tu and then cuba ketengahkan apa yang saya tak pernah buat. Tapi Syafiq sendiri selesa genre yang macam mana? Saya sebenarnya more tu lagu yang slow, tapi yelah ballad ada ballad lagu ballad yang pop slow macam tu lah. So and then saya cakap kat cikgu vokal saya sebelum ni, saya pernah bagi tahu yang saya tak ke arah kecil-kecil lagu-lagu yang macam tu sangat. Saya more tu slow, tapi di mata cikgu saya dia nampak saya boleh bawa lagu yang catchy tu. So saya pun macam kadang-kadang confused juga sebenarnya macam mana, tapi saya selesa yang lagu yang sekarang ni Lenggang balada. Lagu balada saya selesa yang lagu yang macam tu. And then itulah sebab habis tu macam mana Syafiq, kalau Syafiq selesa dekat balada, tapi karakter Syafiq ni happy go lucky macam gitu kan, humor apa semua kan. So bila kalau Syafiq bawa lagu balada, nanti kan orang nampak macam pelik tau, macam tak selesa. Ibaratnya lah, contoh lah, macam kumpulan senario tiba-tiba nyanyi lagu VE kan macam pelik lah kan. Sebab tu saya cakap macam saya ada alter ego and then saya tak tahu nak follow karakter sebenar saya ke ataupun karakter media sosial saya. So kecelaru ni. Saya confused lah kat situ. Saya confused. And then bila fikir balik, sebenarnya saya kena tunjuk benda yang saya dah tunjuk dekat media sosial sebab itu orang kenal Syafiq. Orang kenal saya memang macam tu. Betul. So memang that's why saya cakap saya hormat apa yang management saya suruh. So daripada situ saya cuba untuk bawa lagu tu. Sedangkan that's why waktu Wokamania separuh akhir hari tu, sepatutnya saya bawa lagu slow, lagu Hazami Mungkin Bahagia tu. So tak ada peluang pula nak lepas masuk ke semi-final. So daripada situ saya macam tak dapat nak tunjuk lah sisi lain seorang Syafiq Nasir. So kalau ada peluang tu hari tu, mungkinlah orang boleh buka mata yang sebenarnya saya ni selesa jugalah genre-genre yang macam tu. So untuk future plan pula, macam Syafiq sendiri kan, dengan karakter, dengan lagu yang macam tu, Syafiq sendiri adakah Syafiq terasa terperangkap untuk future plan Syafiq? Maksudnya tak boleh buat benda lain lah, so kena stick dengan benda-benda ni je, dengan usul dengan apa genre-genre yang macam ni je. So saya macam mana nak cakap, saya akan cuba bincang lah balik benda ni. Macam why not kalau satu hari nanti saya nak cuba tunjukkan sisi lain saya, bagi saya peluang lah untuk tunjuk. Macam ada je macam orang-orang dekat media sosial saya macam request, nanti buatlah lagu yang slow, ballad ke apa ke, and then nyanyi lagu K-pop, balada K-pop. Balada Korea, balada tu nak K-pop lagi satu. Balada Korea lah. Lagu drama kan. Dia Syafiq tak into K-pop. K-pop
gitu-gitu je. Korean scene lah, Korean scene. Sebab dekat media sosial saya banyak nyanyi lagu yang slow sebenarnya. Saya tak tunjuk sangat yang saya nyanyi lagu pop sebab tak tahulah, sebab saya rasa saya tak ke arah yang gitu-gitu sangat. So saya banyak nyanyi lagu balada, lagu-lagu slow. Kadang-kadang saya buat nyanyi yang apa orang kata macam berzikir punya intonasi, emo tu nasyid-nasyid macam tu. Astaghfirullahaladzim. Ke arah-arah macam tu. Lepas tu bila kena nyanyi lagu catchy, saya cubalah. Saya cuba. Tapi kalau orang nak dengar lagu Lenggang ni dekat mana? Dekat YouTube. Promote sikit. Dekat YouTube in digital ada, korang pergi je search Lenggang Syafiq Nasir, ataupun kalau diorang tengok cerita The Maid dekat Astro. Sebenarnya lagu tu OST, lagu The Maid. Lagu kalau korang confuse ke apa ke, search je The Maid, nanti keluarlah lagu Lenggang kita. Lepas tu nyanyilah sikit macam biasalah. Kita belanjalah sikit. Sayang lenggang, lenggang lenggok kemari, amboi lenggang lenggok. Hati sabar menanti. Ui, dia tak kenal siapa ni. Ui, dia tak sedar diri. Ui, dia tak sedar siapa ni. Ada kenampak daddy happy. Begitu. Menarik. So future plan Syafiq, next apa lagi? Single baru yang kedua ke apa ke? So far kita try push lagi lagu Lenggang ni. Fokus dekat satu lagu ni dulu. And then setakat ni future plan untuk next single, so far kita belum ada apa-apa plan lagi. So hopefully lepas ni adalah rezeki and then peluang untuk buat lagi lagu lain. InsyaAllah. Okay Syafiq, rasanya cukup lah, dah hampir 40 minit lah kita bersembang-sembang ni. Lama juga. Last untuk ucapan ke apa ke untuk Syafiq punya follower. YouTube ada? YouTube ada tapi tak berapa nak aktif sangat. Buatlah daily vlog. Tu lah, sebab ada je kamera apa semua tapi biasalah manusia ni tak rajin nak buat benda macam tu. So saya nak simpulkan sikit je. Bagi Syafiq, TikTok, adakah TikTok ni perosak akhlak ataupun pembuka rezeki? Saya boleh bagi highlight, depends dekat Bergantung kepada individu. Kalau dia pandai manage dia punya account, dia punya TikTok, boleh jadi sumber pendapatan. Klien nampak benda tu betul, as something yang kita boleh buat duit. Kalau kita rasa macam benda tu negatif, kita tapi bila-bila lah negatif kan? Negatif lah. Betul. Okay Syafiq, ucapan kepada follower, subscriber, apa lagi, peminat. Kepada saya nak bagi ucapan dekat korang semua, terima kasih kerana sentiasa support saya. Saya still baru and then you know what I mean, you know. Yeah, you know what I mean. So itu boleh kelakar. Try hard sekali. Apa saja. So kalau korang tak kenal lagi, saya memang still baru dalam industri ni. Orang tak berapa nak ni lagi. So harap korang boleh terima perwatakan saya and then cara saya sampaikan cara saya entertain korang. Harap korang boleh terima. And then terima kasih kerana sentiasa support Syafiq. Yes. Okay, terima kasih Syafiq datang dekat Suara Merdeka. Terima kasih jemput. Kepada penonton-penonton, kita besok akan ada live lagi. Besok sampai hari Khamis kita akan ada live bersama dengan tetamu-tetamu yang berbeza. Bukan saja hiburan tapi merangkumi pelbagai aspek. Ada yang dari segi industri pelancongan, politik, sukan dan macam-macam lagi lah. So jangan lupa untuk follow kita punya Facebook di Suara Merdeka. Lepas tu follow kita punya YouTube Suara Merdeka juga, dan Twitter, Instagram, dan teruskan bersama Suara Merdeka. Kita jumpa lagi besok. Okey? Assalamualaikum.